Saudara, Singapura dikatakan mula melangkah masuk ke era masyarakat lampau usia atau super aged tahun ini dengan satu daripada setiap 5 rakyat berusia 65 tahun dan ke atas. Dan menjelang 2030, perangkaan itu dijangka meningkat kepada satu bagi setiap 4 penduduk di sini. Belanjawan pada tahun-tahun lalu sudah pun mempersiapkan Singapura bagi peralihan demokrasi tersebut. Namun, sejauh manakah ia akan menjadi tumpuan dalam Belanjawan 2026 yang akan dibentangkan esok? Pengamat ekonomi Mapan Saktiandi Supaat berkongsi pandangan beliau. Jika kita lihat 5-10 bajet yang lalu semenjak 2016, kebanyakannya ada satu sistem offset untuk menangani peningkatan kos sara hidup yang semakin meningkatlah. Umpamanya pada tahun 2023 kita ada 3 bilion enhancement kepada assurance package, dan semenjak 5 tahun yang lalu CDC voucher, yang saya rasa semua sudah tahu, dan juga USAVE dan MediSave komponen. Tapi untuk jangka masa panjang seperti penuaan, penjagaan healthcare, dan juga adequacy pensaraan, itu semua saya rasa perlu ditangani dalam jangka masa panjang. Sejak sedekad lalu, perbelanjaan bagi pembangunan sosial terus meningkat daripada sekitar 31 bilion dolar pada 2015 kepada anggaran lebih 61 bilion dolar tahun lalu. Bagi tempoh 3 tahun lalu, ia membentuk sekitar separuh daripada keseluruhan perbelanjaan negara. Dari jumlah itu, Kementerian Kesihatan menerima peruntukan perbelanjaan yang terbesar dengan anggaran hampir 21 bilion dolar tahun lalu. Dari segi assurans untuk lebih peningkatan kepada penjagaan kesihatan atau healthcare, dan juga lagi satu pillar saya rasa adalah adequacy retirement lah, pensaraan uh, yang mencukupi. Saya rasa ini penting kerana pertolongan untuk warga senja, warga usia older age support itu akan menjadi satu pillar bajet kerana demografis kita, penuaan kita semakin mendadak, kita tidak mempunyai bayi-bayi yang mencukupi atau fertility rate TFR kita telah menurun. Menyedari isu penduduk yang semakin menua, pemerintah sudah pun melancarkan pelbagai inisiatif. Antaranya termasuk Program Nasional Sihat Menua SG demi menyokong warga emas tinggal secara aktif dalam masyarakat. Lantas Belanjawan 2024 memperuntukkan 3,5 bilion dolar bagi usaha itu sepanjang sedekad akan datang. Ini termasuk mempertingkat pusat-pusat penuaan aktif agar menjadi lebih mesra warga emas dan mengukuhkan khidmat jagaan masyarakat. Pemerintah juga meningkatkan sokongan persaraan bagi warga emas, sesuatu yang Encik Saktiandi berharap dapat menjadi teras penting dalam belanjawan kali ini. Bagaimana kita dapat meningkatkan juga pensaraan, akaun persaraan kita buat masa akan datang untuk anak-anak muda kita. Jadi mereka mempunyai runway yang lebih panjang. Dengan kenaikan inflasi dan kos kehidupan, bagaimana retirement adequacy ini akan mencukupi untuk warga Singapura pada masa akan datang. Jadi saya rasa ini adalah satu faktor penting, satu pilar yang penting saya rasa di dalam bajet. Encik Saktiandi menarik perhatian bahawa belanjawan kali ini adalah yang pertama di bawah penggal baru pemerintah. Maka itu adalah penting untuk memberi tumpuan kepada keperluan jangka panjang Singapura. Oleh itu, usaha meningkatkan produktiviti pekerja dan daya tahan syarikat perlu turut diberi perhatian serius. Saya harap akan ada pertolongan untuk mereka menangani kos bisnes mereka melalui program-program atau grant-grant baru. Umpamanya job support scheme yang kita lihat pada bajet-bajet lalu, dan juga progressive wage credit scheme, sama ada ini akan diberi lebih perhatian untuk menolong firma-firma uh, adjust kepada isu-isu struktural di dalam pekerjaan, dalam labour market. Tentang sejauh mana sokongan seumpama itu mencukupi sedang Singapura beralih kepada ekonomi yang dipacu AI, Encik Saktiandi berpandangan dasar-dasar pemerintah sedia ada perlu terus diperhalusi.